Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan dalam keadaan sihat, sejahtera dan bersedia untuk pelajaran pada hari ini. Pada hari ini, dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 SK, tajuk Tidak basah lagi kasutku, SP 3.3.2. Jom belajar bersama dengan Cikgu Sabaria dalam channel Jari Jemari Alia. Baiklah murid-murid, apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Mari kita lihat dahulu standard kandungan. 3.3 menghasilkan penulisan. Seterusnya, dalam standard pembelajaran 3.3.2 mengedit dan memurnikan ayat dari aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Seterusnya, dalam objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran murid dapat mengedit dan memurnikan ayat dalam perenggan dengan betul. Manakala dalam kriteria kejayaan, murid boleh mengedit dan memurnikan ayat dalam perenggan dari segi ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan dengan betul. Untuk makluman murid-murid, pelajaran kita pada hari ini masih lagi dalam unit 17. Cikgu akan fokuskan kepada kemahiran menulis. Jadi, murid-murid bolehlah buka buku teks muka surat 117. Jom belajar. Aktiviti pertama. Untuk aktiviti yang pertama, murid-murid dikehendaki membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Tajuk, Tidak basah lagi kasutku. Zara dan ibunya ke kedai untuk membeli kasut sekolah yang baharu. Mari kita baca petikan ini bersama-sama. Encik, kami sedang mencari kasut sekolah yang kalis air. Adakah encik menjualnya? Tanya Puan Zura. Ada. Kasut tersebut diperbuat daripada getah, namun tidak selesa terpakai. Saya cadangkan Puan dibeli kasut sekolah biasa yang diperbuat daripada kanvas. Kasut tersebut lebih selesa dipakai, terang jurujual. Memang selesa, encik, tetapi mudah basah apabila mengkena air hujan, balas Puan Zura. Jika begitu, saya mengesyorkan Puan membeli penyembur kalis air ini. Penyembur ini dapat melindungi kasut daripada basah ketika hujan, kata jurujual. Wah,
Bagusnya penyembur ini. Bagaimanakah menggunakannya? Tanya Zara. Kamu hanya perlu menggoncangkannya dan menyemburkannya pada kasut. Jarak semburan ialah 15 cm dari kasut. Biarkan selama 10 minit di bawah pancaran matahari. Bagi mendapatkan hasil yang lebih baik, kamu boleh menyemburkannya untuk lapisan kedua. Selepas itu, kamu boleh memakainya seperti biasa, jelas jurujual. Oh, begitu cara menggunakannya. Mudah saja. Saya berharap kasut saya bersih dan tidak basah lagi jika hari hujan, kata Zara. Sebentar tadi, murid-murid telah membaca petikan ini, tetapi jika diperhatikan dengan betul, ada banyak kesalahan dari segi ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan dan juga beberapa kesalahan ejaan. Aktiviti yang kedua. Seterusnya, mari kita lihat dulu penggunaan tanda baca yang biasa kita jumpa dalam ayat. Yang pertama, penggunaan huruf besar. Penggunaan huruf besar itu digunakan ketika kata nama khas seperti nama tempat, nama orang dan sebagainya, ataupun permulaan ayat, bermakna pada huruf pertama perkataan itu saya menggunakan huruf besar. Yang kedua, tanda noktah. Tanda noktah ni menunjukkan setelah habis sesuatu ayat, maka kita akan menggunakan titik ini, tanda titik satu, dinamakan tanda noktah. Yang ketiga, tanda koma. Tanda koma untuk menunjukkan contoh ataupun berhenti sementara dalam sesuatu ayat. Yang keempat, tanda seru digunakan untuk menunjukkan ayat seruan. Yang kelima, tanda soal menunjukkan ayat tanya. Yang keenam, tanda pengikat kata. Tanda pengikat kata digunakan dalam ayat yang menunjukkan perbualan ataupun kata seseorang. Jadi, ayat itu kita akan tandakan dengan pengikat buka dan di akhir ayat kita kena tutup balik dengan tanda pengikat penutupnya. Seterusnya, mari kita lihat pula aktiviti yang kedua, iaitu mengedit dan memurnikan teks. Sebentar tadi, murid-murid telah membaca petikan semasa dalam aktiviti yang pertama, di mana ada banyak kesalahan dari segi ejaan, tanda baca, imbuhan. Jadi, mari kita kenal pasti apakah kesalahan dalam ayat tersebut. Bermula dengan Encik, kami sedang mencari kasut sekolah yang kalis air. Adakah Encik menjualnya? Tanya Puan Zura. Untuk ayat ini tiada kesalahan. Kita tengok perenggan yang kedua. Pada kasut tersebut diperbuat daripada getah.
Di sini kita lihat ada satu kotak berwarna putih. Selepas itu, kataan pertama, huruf pertamanya huruf besar, menunjukkan yang tanda dalam kotak itu adalah tanda bacanya ialah tanda ada tanda baca di situ. Sebab selepas itu huruf besar. Seterusnya, tidak selesa terpakai. Namun tidak selesa terpakai. Ada kesalahan imbuhan. Kemudian saya cadangkan Puan dibeli kasut. Ada kesalahan imbuhan. Seterusnya, lebih. Ada salah dari segi ejaan. Kemudian ada kotak putih lagi menunjukkan tanda baca. Seterusnya, ada kesalahan lagi dari segi imbuhan. Seterusnya, mari kita lihat perenggan berikut. Jika begitu, saya mengesyorkan Puan membeli penyembur kalis air ini. Di sini ada kesalahan dari segi apa? Ejaan. Kemudian, selepas habis ayat ada tanda noktah. Kemudian, di sini ada satu kesalahan. Seterusnya, ada satu lagi kesalahan menyemburkan. Ada kesalahan dari segi ejaan. 10 eja salah. Lepas tu imbuhan mendapatkan, memakaikannya dan ejaan bersih. Selain itu, ada kotak putih di sini menunjukkan ada kesalahan dari segi tanda baca. Jadi, murid-murid dikehendaki memunikan bahagian-bahagian yang salah kepada jawapan yang betul. Aktiviti yang ketiga. Untuk aktiviti yang ketiga, murid-murid dikehendaki memurnikan teks, kemudian menulis teks yang telah dimurnikan. Mari kita baca perenggan ini. Encik, kami sedang mencari kasut sekolah yang kalis air. Adakah encik menjualnya? Tanya Puan Zura. Di sini tiada kesalahan. Di bahagian perenggan seterusnya, kelihatan ada tanda kotak putih menunjukkan ada kesalahan tanda baca dan juga ada tanda bulatan merah menunjukkan ada kesalahan dari segi imbuhan ataupun dari segi ejaan. Mari kita murnikan kesalahan perenggan ini. Untuk yang pertama, ada tanda kotak putih menunjukkan habis ayat. Kenapa kita kata habis ayat? Kerana selepas itu, kataan namun, huruf N itu huruf besar, menunjukkan situ ayat yang baharu. Maka, sebelumnya ialah tanda noktah. Seterusnya, ada bulatan menunjukkan kesalahan. Di situ kita nampak ada imbuhan ter. Sepatutnya kesalahan ini kita sepatutnya menggunakan imbuhan di. Dipakai. Seterusnya, saya cadangkan Puan dibeli. Di situ ada kesalahan di. Sepatutnya
membeli. Saya cadangkan puan membeli kasut sekolah. Membeli, imbuhan mem. Seterusnya, kasut tersebut lebih. Ada salah dari segi ejaan. Sepatutnya lebih. L-E-B-I-H. Lebih. Seterusnya, ada tanda kotak putih di situ menunjukkan tanda baca. Cuba murid-murid baca ayat ini. Memang selesa encik tetapi mudah basah apabila mengkena air hujan. Balas Puan Zurah. Di sini adalah petikan ayat daripada Puan Zurah. Bermakna tanda pembuka pengikat kata. Sini. Kemudian ada tanda bulatan. Menunjukkan ada kesalahan di situ. Mengkena. Sepatutnya imbuhan yang betul ialah terkena. Kemudian kita buat tanda pengikat situ, tutup semula ayat tersebut, simbol tutup pengikat kata. Tadi lengkap dah, sudah perenggan ini yang telah dimurnikan. Jadi murid-murid bolehlah menulis semula petikan ini dengan jawapan yang telah dimurnikan. Seterusnya, mari kita lihat sambungan ayat ini. Jika begitu, saya mengesyorkan. Ada bulatan di situ menunjukkan salah dari segi ejaan. Mengesyorkan. Sepatutnya mengesyorkan. Seterusnya, ayat kedua. Sebelum itu ada tanda noktah bermakna ayat baharu. Mestilah penyembur itu P jika dikehendaki menulis dengan huruf besar. Jadi jawapannya penyembur P huruf besar. Seterusnya ayat yang ketiga. Wah, bagusnya penyembur ini. Ada kotak putih di situ menunjukkan tanda bacanya ialah tanda seru. Seterusnya, bagaimanakah menggunakannya? Ada kata tanya, bagaimanakah? Menunjukkan ini adalah ayat tanya. Dalam kotak putih itu mestilah tanda soal. Seterusnya, kamu hanya perlu menggoncangkannya dan menyemburkannya. Ada bulatan situ menunjukkan salah dari segi ejaan. Sepatutnya B-U-R, bukannya B-O-R. Jawapannya ialah menyemburkannya. Seterusnya, biarkan selama 10 minit. Di situ ada bulatan L-O-H, loh. Sepatutnya ejaan 10 ialah S-E-P-U-L-U-H, L-U-H, 10 minit. Seterusnya, kita lihat lagi. Bagi mendapatkan, ada bulatan situ, kesalahan dari segi imbuhan. Sepatutnya imbuhan mendapatkan. Seterusnya, kamu boleh memakainya. Ada bulatan di situ juga, kesalahan dari segi imbuhan. Sepatutnya imbuhan memakainya. Kemudian ada tanda koma dan ada kotak putih. Jelas jurujual. Jelas jurujual maksudnya menunjukkan habis ayat daripada perbualan. Kalau tadi kita buka, ini maknanya kita perlu tutup semula tanda pengikat kata. Okey, seterusnya perenggan terakhir. Kasut saya bersih.
Ada bulatan di situ, menunjukkan kesalahan dari segi ejaan. Macam mana eja bersih? Ya, sepatutnya B-E-R-S-I-H. Bersih. Okey. Maka lengkaplah sudah perenggan ini. Kita telah murnikan setiap kesalahan. Jadi murid-murid dikehendaki menulis semula perenggan ini dalam buku tulis dengan jawapan yang telah dimurnikan dari segi ejaan, tanda baca dan penggunaan huruf besar. Seterusnya, untuk latihan, untuk menguji kefahaman murid-murid, cikgu ada menyediakan soalan. Jadi, sila klik pautan yang diberi di bahagian deskripsi untuk mendapatkan soalan. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua murid. Terima kasih kerana subscribe channel Jari Jemari Alia. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.